Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Minggu lepas kita dah sampai ayat 38. Jadi insyaAllah ini kita masuk ayat 39 terjemahan. Ya, kita baca terus ayat 39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fatawalla biruknihi wa qala sahirun aw majnun. Fatawalla biruknihi wa qala sahirun aw majnun. Fatawalla. Ifa apa? Terjemah terus. Maka tawalla, berpaling. Tawalla ni berpaling, telah berpaling oleh ia, iaitu Fir'aun lah. Maksud dia tawalla ni a'rada. Tawalla ni tawalla. Kadang Allah gunalah ni, ini a'rada. Itu membantahlah. Paling tu kerana tak setuju. Jadi bagi orang beriman, kalau kita tak setuju pun kita kena tunjukkan. Ni nama dia al-wala', al-bara' kan. Dia ada loyalty dan juga dia berlepas diri daripada apa yang luar daripada prinsip. Jadi Fir'aun dia ada prinsip juga, dia pun berpaling. Sebab tu bagi orang beriman, Allah kata fa'arid anhum kan. Fa'arid anhum, Allah perintah juga kita berkaitan dengan apa yang luar daripada prinsip yang Allah ajarkan, maka sikap kita kena juga berpaling. Jadi tawalla maknanya telah berpaling oleh ia, iaitu Fir'aun biruknihi. Bersama tenteranya. Rukni ni kalau kita tengok apa ni? Rukun kan kita kata. Ataupun rakan kan. Rukun dalam bahasa kita guna bahasa ni juga kadang rakan, teman kan. Teman atau rakan. Jadi dia maksudnya orang yang setuju dengan dia lah, pengikut-pengikut dia. Sama dengan pengikut dia yang setuju dengan dia. Menteri-menteri dia. Bersama pengikut-pengikutnya. Bersama dengan pengikut-pengikut dia. Itu bersama. Ya. Bi itu bermakna ma'a, bersama. Rujuk ni ada banyak makna. Dalam hal ni bi ni makna dia ma'a, bersama. Ruknihi pengikut lah kita kata. Sini dia kata tentera. Dia bukan tentera lah sebenarnya. Jana bi lebih sesuai pengikut dia. Dia yang setuju dengan Fir'aun ni siapa? Amman.
Haman. Kabinet dia je. Malak. Nanti kita tengok dalam tadabbur dia. Malaun. Malak ni maksudnya dia punya kabinet, menteri-menteri je yang setuju ni. Yang setuju dengan Firaun. Itu maksudnya biruknih ni maksudnya tu yang dekat dengan dia, rakan dia. Yang berdamping dengan Firaun lah, semua yang bodek-bodek dia semualah. Yang setuju dengan dia. Itu dengan pengikut rapat, pengikut setia lah kita kata, ruknihi ni. Dengan pengikut, bersama pengikut baginya. Hi tu nya, itu Firaun. Pengikut rapat baginya lah, rakan dia. Waqala, dan telah berkata oleh Fir'aun. Jadi Fir'aun bagi fatwa dia lah, sahirun au majnun. Sahirun, seorang yang penyihir, seorang ahli sihir, seorang yang menyihir. Jadi Nabi Musa ni dia, apa yang dia buat tu, dia adalah dia sedang membuat ilmu sihir lah kepada Fir'aun dan pengikut dia. Dengan mukjizat yang dia bawa ni, Sultanin Mubin ya. Nanti kita tengok Sultanin Mubin ni dia ada tahap-tahap dia lah, 9 tu. Jadi tuduhan Fir'aun kepada semua apa yang dilihat oleh mukjizat Nabi Musa ni, dituduh yang ni lah, sahirun au majnun, penyihir dan juga dia seorang yang gila. Ini tuduhan kebiasaan bagi semua. Jadi sahirun daripada perkataan sahrun, sahara. Jadi sihir ni dia sinonim dengan apa? Sahur kan, waktu sahur. Pagi kan? Waktu fajar, waktu yang jadi waktu dia tu apa ni? Waktu yang gelap lah. Jadi sinonim dengan benda yang sama-sama lah sihir ni. Sihir ni dia bukannya betul, tapi dia menipu kita punya mata ain manusia ni. Okey, jadi au majnun. Majnun atau seorang yang gila juga, dia daripada perkataan sesuatu yang di luar akal di luar daripada akal ni. Akal tertutup. Jadi Nabi ni dia tujuh satu. Jadi dia ke sini sahir ni dia dua tuduhan ni dia kontradik. Sahir dengan majnun ni dua yang dia kontradik. Sahir ni dia berilmu lah. Dua ekstrim tapi kontradik. Satu sahir maknanya apa? Dia pakar tipu orang. Satu lagi majnun apa? Dia terlalu bodoh sampai orang pun faham tak? Dia tak dapat fikir apa yang sepatutnya orang macam ni. Dia tak normal pula. Jadi terbalik, dua-dua ni satu kontradik. Tapi itulah tuduhan yang dilemparkan pada semua pembawa kebenaran. Okey. Fa akhaznahum, kita baca ayat 40 pula. Fa akhaznahu wa junudahu fanabaznahum fil yammi wa huwa mulim. Okay, jadi fa akhazna, lalu akhaz di sini maknanya azab, seksa.
Fa'akhazna, telah menyiksa oleh kami. Akhaz ni maksudnya menyambar, rentap. Siksa lah maksud dia. Telah menyiksa oleh kami akan dia, iaitu Fir'aun, wa junudahu, dan juga bala tenteranya. Bala tentera baginya. Tengok, kat sini Allah guna junud, baru guna tentera. Lepas tu kalau kita terjemah tentera dari awal, dia dah tak tepat. Salah lah. Jadi junud jamak kepada jundun. Jundun, tentera saja. Kalau junud, bala tentera, maknanya dia punya apa orang kata, batalion lah, kan? Dia punya pasukan yang berbeza-beza, dia punya. Wah ni dan ni peserta. Wah, 2 juta. Fa'akhadnahum, dan lah. Dan. Boleh juga serta wa ni. Boleh juga. Jadi dan telah menyiksa oleh kami akannya serta bala tentera baginya, itu Fir'aun ni. Fa lalu nabazna. Nabaz ni maknanya apa? Nabaz ni lempar. Lempar ada banyak makna. Ada roma tu lempar juga kan? Romyan. Tengok bahasa Arab ni, romyan. Lempar. Nabazan pun lempar juga. Ni nabaz dia lah. Dulu ni lempar, tapi beza lempar dia. Lempar romyan ni lempar macam ni, lempar satu benda macam lempar panah. Memang lempar untuk sasaran yang tepat. Dia sebut nabaz ni, dia macam nabaz ni macam buang sampah. Buang sampah. Melemparkan, hina. Lemparan bentuk benda hina, benda yang tak nak pakai, buang je lah, campak je. Itulah umpama dia. Kan Allah guna orang-orang kafir ni bila dapat kitab, apa Allah kata? Nabadha fariqum minal ladzina utul kitab. Tengok, dia campakkan perintah Allah macam tu saja. Macam buang sampah je, tak peduli pun. Itu Allah gambarkan. Allah guna kalimah ni. Nabadh ni lempar tapi campak untuk hina. Jadi telah mencampakkan oleh kami akan mereka. Kita kata campak lah kan. Telah membuang, mencampakkan oleh kami. Ini kan nabazna. Oleh kami akan mereka, siapa? Fir'aun dan tentera-tentera dia. Fil yammi, dalam lautan. Laut. Yami ni pun laut juga. Bahrul laut. Beza sikit. Yami dengan bahar. Yami ni maksudnya dia antara laut dengan sungai. Yami kalau dalam bahasa terjemah dia an-nahar, nahrul azim. Maksudnya apa? Sungai yang amat lebar, besar. Yam. Faham? Sungai. Situlah kan? Sungai yang sangat lebar, sungai yang sangat besar, Yammi. Bukan ke Laut Merah. Laut Merah lah, Laut Merah tu. Laut Merah? Kan kat celah tu kan? Dia dekat. Sambung kan? Area situ lah. Antara dua benua. Kat situ lah. Hakikatnya dia sebenarnya sungai tu, tapi sangat besar kan? Disebut Laut Merah. Kan pembentuk tu. Jadi fil yami, di lautan lah, kita panggil laut juga. Bahasa Arab ni dia macam itulah kadang. Tapi dia orang kata
Sungai Nil yang sampai dekat Mesir itu pun sangat lebar. Tak besar dah. Dia tak panggil sungai ni, dia panggil Baharun Nil. Baharun Nil kan. Ada setengah panggil laut. Dia tak panggil sungai dah. Orang Arab ni. Panggil laut ni. Wa huwa mulim dan huwa dia siapa Allah khususkan kepada Fir'aun lah. Sebab dia lah, angkara dia lah semua sama jadi hina. Pengikut dia sekali yang ikut tu kan. Wahwa dan dia adalah mulim. Mulim ni yang tercela. Malumin kan, malumin mulim jamak dia. Mulim tu adalah seorang yang tercela. Dan ni boleh kata dalam keadaan. Dalam keadaan wahwa tu. Wa ni kita kata apa? Dalam keadaan dia adalah amat tercela. Dalam keadaan dia adalah amat tercela. Maksud dia ni, bila sebut ni mulim ni sejenis isim fa'il. Ni siwa mubalarah juga. Jadi tercela dia bila? Zaman dia je ke sampai bila? Sampai kiamat. Kita cela dia sekarang ni pun. Macam itulah. Celaan. Ya Allah, biar berikan celaan yang kekal lah. Sampai kiamat, sampai dia dah mati pun, sampailah nanti dia bangkit lagi, masih lagi berterusan lah kecelaan yang satu amat tercela. Maknanya celaan dia berterusan. Setiap generasi cela dia. Setiap generasi. Fa akhaznahu wa junudahu wa fanabasnahum fil yammi wa huwa mulim. Kami campak mereka ni, buang mereka ni. Siapa? Tentera semua, kan? Semua tercela, semua Allah campak begitu saja dalam laut. Tapi yang tercela sampai sebut-sebut siapa? Dia seorang ni, siapa? Fir'aun. Wa huwa mulim. Nampak tak? Okey, cuba kita terjemah balik Dapat ayuh? Tulang balik sikit. Daripada ayat 38 lah. Wafi ni apa? Dan pada kisah, ingat fi qissati Musa. Jadi dan pada kisah Musa, iz arsalna, ingatlah kan, ada kan? Ingatlah tatkala. Ingatlah, ada uzkur iz, ingat? Arsalna, telah mengutuskan oleh kami ila Fir'aun, kepada Fir'aun, bi sultanim mubin, dengan sultan apa? Mukjizat, keterangan, bukti-bukti. Sultan ni mukjizat. Sultan kekuasaan ni, sultan ni. Sultan ni kekuasaan. Mubin, yang nyata. Kat mana ni? Surah 17 ayat 101. Mukjizat yang nyata 17 atau 101. Tis'ata ayat, kan? 9 mukjizat tu. 17 tis'a ayatin bayyinat. Sultanin mubin makna lain dia tis'a ayatin bayyinat. Tu maksud dia. Okey. Ayat ni. Ini dengan mukjizat yang nyata. Kemudian fatawalla, balik surah tu 51, lalu telah berpaling oleh ia bersama rukni pengikut setia. Pengikut setia boleh, pengikut rapat, baginya, waqala,
Dan telah berkata oleh ia sahirun. Ya, jadi kat sini dia ada mahzuf ni. Ini adalah mubtada', ini khabar. Khabar li mubtada' dia mahzuf. Mubtada' ada kat sini. Apa dia? Kita boleh letak takdir dia. Siapa? Hiya, huwa lah. Huwa dia, iaitu Musa. Sebab apa? Macam mana kita nak tahu nak letak khabar dia? Ini khabar ni. Macam mana letak mubtada' dia? Bila khabar sahirun ni tengok tanda ni sebagai khabar. Khabar lil mubtada' mahzuf. Lil mubtada' mahzuf. Khabar untuk mubtada', predikat untuk subjek yang dibuang. Subjek dia tak ada. Macam mana kita nak letak? Jadi kita kena tengok syarat. Syarat predikat dia mesti sama jenis. Yang kedua mesti sama bilangan. Jenis ni, kalimah ni sahirun ni muannas ke muzakkar? Muzakkar. Kalau muannas sahiratun, kan? Bilangan dia berapa? Jamak ke mufrad, musanna, jamak? Mufrad. Jadinya letakkan apa? Mufrad dia punya mubtada'. Jadi yang paling mudah nak pilih isim jenis apa? Mubtada' mesti isim makrifah. Isim makrifah ada banyak bentuk, kan? Ada isim alif lam, ada isim alam, ada domer, ada isim isyarah. Yang paling senang kita letak domer lah. Mana domer yang bilangan dia satu dan jenis dia muzakkar? Huwa lah. Itu dia kata huwa kat sini. Faham tak langkah-langkahnya? Macam itulah. Jadi huwa sahirun, dia, iaitu, ataupun kita kata dia kata apa? Musa ke? Ataupun dia kata haza, dia, itu, dia ni ditunjuk pun boleh. Macam itulah. Itu dia punya mubtada' dia buang. Dia tak sebut dah. Ini nak menunjukkan apa? Gopohnya tuduhan pun sampai macam itulah. Terus je. Oh, penyihir dia ni. Tak ada sebut dah susun macam tu. Tak ada sebut dah. Sahirun au majnun. Jadi dia lemparkan tuduhan ni membuta tuli ya. Jadi kita kata waqala, dan telah berkata oleh ia, dialah penyihir dan atau seorang yang gila. Ataupun tak payah sebut pun. Seorang penyihir dan seorang yang gila. Itu je. Hakikatnya dia lah. Dia tuduh siapa ni? Nabi Musa lah. Tuduh Nabi Musa lah. Seorang penyihir dan seorang yang gila. Atau. Kenapa atau? Menunjukkan sama ada di pada ataupun di mana. Maknanya apa? Dia punya tuduhan tu konkret ke ataupun dia sendiri tak pasti? Satu yang luas. Maksudnya dia tak jelas. Tak jelas, abstrak. Dia tak tahu. Dia pun tak yakin dengan apa yang dia buat. Betul tak? Spektrum dia luas sangat. Ada tak? Sebab tu, sebab tu orang kata ni. Ada tak ayat dia yang jawab ayat ni? Surah 17 kak. 103. 17 103. Orang musyrik di Mekah pun menuduh Nabi Muhammad samalah. Bukan 102. 102. Samalah. Lagi banyak lagi. Dia bukan sahirin je disuruh Nabi. Dia kata apa? Lagi banyak. Nabi dapat lagi banyak. Ini sihir yang Nabi Musa tu sendiri buat sihir kan. Dia terus Nabi mashur. Ni orang ni kena sihir pula lah. Lagilah. Mashurun pun ada. Ayat 103 dulu
17 102. Masura. Surah 17. 101 kan Masura. Apa dia? Masura kan. Mashura. 101. Ini nak uzun. Yang ini dituduh Nabi Musa mashuron. Ini satu lagi ya. Masburo. Jadi 102 masbura. Yang ini untuk Firaun lah. Jadi tengok kita ayat ni, qala laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ard. Di Musa menjawab, kamu benar-benar telah tahu ya, apa yang mizat yang turun depan mata dia ni, melainkan semuanya bukan Nabi Musa lah, melainkan semuanya datang daripada Tuhan yang mencipta langit dan bumi. Basair, dengan jelas depan mata. Wa inni la azunnuka ya Fir'aun masbura, dan sungguhnya aku yakin yang kau ni Fir'aun masbura, akan binasa. Dalam keadaan inilah dia ayat ni menyatakan yang sebenarnya Fir'aun ni dalam tuduhan dia tu sebenarnya bukanlah secara pasti. Dia pun tahu yang di bawah depan mata dia ni bukan sihir, bukan sihir. Okey. Dalam balik pada ayat ni, semua sama je belakang kan. Kita tengok mukjizat Firaun. Ada berapa? Ingat lagi. Saya bagi dalil. Setiap satu ada 9 tu. Dan dia ada rentetan peristiwa. Mukjizat besar. Ya. Musa, mukjizat Musa ada 9. Pertama, apa dia? Tis'un ayat mubin. Mukjizat ni yang pertama apa dia? Tongkat asa. Tongkat. Surah 7 ayat 107. Jadi ni yang pertama sekali mukjizat Musa. Bermula Allah ajar Nabi Musa ketika dia bertemu kan. Allah tanya dia, apa yang kau buat dengan tongkat kau ni? Itu Nabi Musa pun cerita, aku gunakan dia untuk kambing, untuk macam-macam lagi. Kemudian Allah suruh Nabi Musa lempar. Itu masa tu orang kata apa? Training baru. Dia tengok sendiri dulu. Lepas tu baru dia jumpa Fir'aun, dia kena lempar tongkat. Kan? Dan Musa Nabi Fir'aun nampak tak keadaan tu. Cuba buka surah 7 107 ni. Jadi kalau nak tahu cerita detail keadaan dia, Nabi Musa dengan Fir'aun, antaranya surah ni Al-A'raf, ayat ni. Jadi ni pertama, mukjizat pertama yang ditunjukkan pada Fir'aun. Fa'alqa 'asahu fa idza hiya su'banun mubin. Cuba kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita baca dari ayat 106. 106 Qul in kunta qala in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha in kunta minas shadiqin. Jadi start ketika bertemu kepada Fir'aun ni, Fir'aun setelah orang kata berlaku perdebatan ni, lalu Fir'aun pun kata datangkanlah bukti jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Lalu fa'alqa 'asahu fa idza hiya thu'banun mubin. Lalu dia melemparkan, Musa melemparkan tongkatnya itu, lalu terjadi seekor ular yang mubin, ular betul. Beza Nabi Musa punya tongkat thu'ban, Allah thu'banun mubin. Sebab dia memang ular betul, dia bukan silap mata. Kalau ahli sihir ni sebenarnya tak.
Orang lain nampak ular, dia tahu benda tu apa. Kan? Faham? Penyihir ni dia tahu hakikat benda yang dia buat tu. Tapi yang kita tengok tu tak tahu. Sebab tu penyihir ni sebenarnya dia tahu yang dia sendiri sedang tipu orang. Sendiri tahu hakikat sebenarnya. Beza dengan ini Thu'banun mubin, ular memang ular betul ular. Memang betul-betul ular. Kemudian ini mukjizat pertama. Mukjizat kedua, Baida. Kan? Baida ayad ya, yad. Baida. Yadun baida lah kita kata. Tangan yang bercahaya. Ayat seterusnya. 710 8, mukjizat kedua. Dia susun ni sampai 9 tengok nanti. Tapi panjang lah. Saya dah skip. Senang, ringkas. Jadi kita baca. Wa naza'a yadahu fa idza hiya baydha'u lin-nadhirin. Okey. Jadi ni mukjizat daripada siapa? Nabi Musa sendiri Yang mana mukjizat ni Allah dah ajar dulu dah kepada Nabi Musa. Sebelum dia jumpa Firaun, Allah bagi tahu dah. Cuba keluarkan tangan ni dalam surah Toha kan ada sebut. Surah lain ada sebut tentang tu lah. Tongkat ni dah latih dulu, Allah dah latih dia dulu. Sama juga dengan dia keluarkan tangan dia masukkan dalam kocek dia ataupun celah kepit ketiak ni, Allah suruh dia keluarkan tangan bercahaya. Ini Allah dah ajar dulu sebelum dia tunjukkan Firaun nanti. Dah training dulu lah. Ni mukjizat pertama. Dan kedua okey. Jadi apa dituduh? Qalal mala'u min qaumi fir'aun inna hadza lasahirun alim. Siapa yang kata? Semuanya bukan orang lain, semua malak. Ni masalah dia. Semuanya kabinet. Ini masalah dia. Qalal mala', berkata pemuka-pemuka dia, ketua-ketua yang dekat ni. Daripada kaum Fir'aun ni, inna hadza lasahirun alim. Ini adalah sihir yang bijak. Oh, bijak betul dia buat sihir. Orang semua dah tercengang, tiba-tiba tak boleh ni, kita kena buat satu fatwa lah. Ini sihir. Betul. Semua orang setuju lah. Oh, betul sihir. Betul tak? Kaedah dia macam tu lah. Hipotesis macam tu lah kaedah. Kan? Inilah dia panggil apa? Makrul lail wan nahar. Kan? Makrul lail wan nahar. Jadi bila yang ada autoriti akan nyatakan, akhirnya apa? Semua akan ikut dan akan ulang-ulang sampai semua setuju. Jadi ini yang berlaku. Jadi kata pengikut Fir'aun ini, ketua-ketua ini, ini adalah sihir yang bijak. Okey, kemudian setelah itu berlakulah pertempuran lah di antara Fir'aun, jadi dia dan juga ahli sihir ni, di antara Nabi Musa dan ahli sihir pula. Jadi Fir'aun ni beza dia ada dua Fir'aun ni dia ada dua dia punya ni. Fir'aun, jadi ada al-Malak dan dia ada siapa? Ahli As-Sahrah. Dua. As-Sahrah ni panjang lah ni sampai ayat 113 tu. Kita tengok daripada ayat 111. Qalu, kita baca Qalu arjih wa akhahu wa arsil fil madaini hashirin. Ya'tuka bikulli sahirin alim. Jadi kata, siapa yang kata qalu siapa? Malak lah.
Ni semua yang kata yang buat idea ni semua malak. Sihir ni diikut je. Jadi kata dia beri tangguhkan dia. Tangguhkan. Biar dulu tak apa. Dia ni memang pandai buat sihir ni. Jadi dia kata apa? Biar dia dengan saudara dia, jom kita cari, kita kumpul semua yang kita punya ahli sihir kat negeri-negeri ni. Ya'tuka bi kulli sahirin alim. Supaya mereka bawa kepada kamu ahli sihir yang pandai juga. Kau tu pergi pada siapa? Ka ni Firaun lah. Jadi dia orang ni bagi idea kat Firaun lah. Macam itulah. Penasihat kan. Firaun ni minta penasihat juga. Memang pun Firaun ni dia penasihat dia. Sebab tu antara sebab sembelihnya Bani Israel sebab penasihat Firaun lah. Betul tak? Penasihat dia siapa? Malak ni juga. Malak ni bagi idea apa dia? Malak ni dia tak tahu, dia cuma bagi idea je. Dia kata ada seorang tak, ahli sihir lah. Ahli sihir lah, dia tukang tilik. Tukang tilik pula, kita penujung ni macam tu. Semua perantara, dia ni perantara dia. Jadi Firaun perantara dia ni. Dia ni bawa jumpa, faham tak? Macam tu lah. Dia ni kerja dia ikut je, ambil upah lah. Jadi waja'a as-sahratu Fir'aun. As-sahratu Fir'aun, dan telah datang para penyihir daripada Fir'aun ni. Qalu inna lana la ajran in kunna nahnu ghalibin. Nampak tak? Kan? Mereka datang tak upah je. Sesungguhnya kita ni nak upah. Kami nak datang nak upah. In kunna nahnu ghalibin. Jika kami menang. Jadi mereka ni memang itu je. Sebab hidup dia apa? Ambil upah atas dia punya ilmu yang ada. Penyihir dia ambil upah di atas ilmu dia. Lalu Fir'aun kata kamu akan jadi dia beri pangkat dalam ayat 114 tu. Muqarrabin ni maksudnya dia dapat pangkat lah. Faham? Qala na'am wa innakum la minal muqarrabin. Okey, Fir'aun setuju. Dan kamu nanti bahkan akan dapat jadi muqarrab. Muqarrabin macam mana? Boleh kata orang kanan juga. Muqarrabin ni orang dekat. Jadi orang dekat ni apa? Daripada sihir dia boleh masuklah jadi lain ni. Faham tak? Orang kanan. Boleh kata orang kanan. Dia jadi orang ada jawatan jugalah. Daripada dia tadi penyihir kan, dia ambil upah je. Faham? Dia freelance. Freelance kan. Okey, bila dah ada jawatan, jom seraplah dengan geng aku sekali. Kan seronok lah kan? Kabinet lah sekali. Larilah. Ada power. Dia nampak dah? Macam mutayar. Itulah kisah dia. Faham? Jadi lepas tu berlakulah peperangan di antara dua pihak ni lah, ahli sihir ni dengan Nabi Musa, sehinggalah kalahnya ahli sihir. Tengok dalam surah yang sama ayat 17. Jadi wa auhayna ila Musa an alqi asak. Ayat 117 Dan kami wahyukan kepada Musa, lemparkanlah tongkatmu. Jadi Nabi Musa dia bukan lempar suka dia. Mukjizat ni arahan. Wahyu ni arahan. Bila sebut wahyu maknanya apa? Adalah arahan Allah, sebab semua daripada Allah wahyu ni. Jadi Nabi Musa menunggu waktunya. Allah perintahkan sekarang ni sesuai waktu ni, lempar dan jadilah apa yang terjadi. Faiza hiya talqafu ma yafikun. Lalu tongkat itu jadi ular tadi yang nyata dan menelan semua tongkat ahli sihir itulah, tali dia lah, apa bahan yang digunakan. Sihir ni dia mesti material kan, dia mesti ada bahan. Jadi bahan yang digunakan apa, semuanya ditelan oleh ular Nabi Musa. Terkejut tak dia? Agak-agak terkejut tak? Mesti terkejut punya. Selama dia buat sihir, dia tahu bahan ni memang, contohnya saya lempar pen ni, semua nampak pen ni ular. Saya tahu itu pen kan, bahkan saya boleh ambil balik. Tapi kali ni bahan dia tu, dia nampak Musa punya, dia nampak ular dan telan ni hilang dia punya pen tu. Memang real. Sebab tu terkejut. Sepanjang hidup contohnya ahli sihir dah berapa lama jadi sihir? 100, umur dah 80 tahun buat sihir.
Tiba-tiba first time nampak benda ni. Agak-agak macam mana? Memang habis lah. Itu mukjizat. Dia akan kalahkan betul-betul semua. Jadi sebab tu lepas apa berlaku ni apa? Apa jadi? Fawaqa'al haq. Terus berlakulah apa? Clear. Apa yang mereka nampak ni, mereka tipu tadi, clear. Wa batala ma kanu ya'malun. Lalu nyatalah kebenaran dan batillah. Hilanglah apa yang mereka usahakan itu. Farulibu hunalika fanqalabu sagirin. Maka mereka kalah di tempat itu dan jadi mereka ni orang yang kecil, yang hina. Faulqiyas saharatu sajidin. Wa ulqiyas saharatu sajidin. Dan terus serta-merta sujudlah semuanya. Jadi ni peristiwa mukjizat, dua mukjizat pertama. Mukjizat pertama. Kita belum cerita mukjizat ke-3 dan 4. Fasa mukjizat seterusnya. Lalu berimanlah, ni saya ringkas ni, panjang ni. Memang inilah komplit cerita dia. Lalu mereka pun beriman kepada siapa? Dan ahli sihir itu bersujud dan beriman kepada Tuhan semesta alam, iaitu Tuhan Musa dan Harun. Lalu Firaun mengugut mereka, kan? Kamu buat apa keputusan sebelum aku beri apa arahan, aku benarkan kamu apa ikut beriman kepada Nabi Musa ni. Lalu Fir'aun ugut untuk apa? Potong tangan dia lah, seksa dia. Memang betul-betul dia buat lah, bukan ugut lah. Dan mereka tetap dengan iman dia. Jadi inilah iman, bila dah masuk tak akan cabut lah. Allah akan jaga. Dan mereka mati, semua ahli sihir mati dalam masa itu juga. Ahli sihir itu mati. Ya, bila ahli sihir itu dah mati, bilangan ahli sihir itu ada banyak pendapat. Ada yang kata 100,000, kan? Ada yang kata 80,000. Allah Ta'ala alam. Banyak sihir ahli sihir ni, banyak. Dia bukan sikit, kecil-kecil anak ni. Sebab dia kumpul dari Hashirin tau. Kan dia kata Hashirin kan. Dikumpul dari semua. Bayangkan Mesir yang besar tu kan. Sekitar tu semua dia cari. Area Afrika dekat-dekat situ kan. Dia cari semua. Memang sampai sekarang banyak. Memang situ banyak sihir pun. Antara negeri paling banyak sihir kat mana? Area Mesir dengan Afrika tu lah. Di Jawa pun banyak sihir ke? Jauh banyak juga. Kita pun banyak juga. Dalam Melayu banyak. Tapi macam itulah. Sihir. Jadi mereka bila nampak kebenaran, mereka terus. Jadi okey, selepas dibunuh semua tadi, rasa-rasa Firaun dengan dia punya tentera puas hati tak? Tak puas hati lagi. Sebab apa? Dia kalah dari segi apa? Moral dan juga ni apa? Media. Orang dah nampak dah. Mereka dah mula terkeluar dah ni punya ni kebatilan dia. Sebab tu akhirnya dia buat apa? Maka cara dia bila dah kalah, apa cara nak buat? Kalau ada kuasa apa buat? Tangkap je lah. Seksa je, ugut je lah. Itulah kerja dia. Kan? Dengan kuasa lah. Sebab apa? Cara dia apa? Wujudkan ketakutan. Betul tak? Dah tak ada nak buat apa dah. Orang dah tahu dah kita memang tak betul. Apa cara dia? Wujudkan ketakutan. Itulah kerja dia. Cuba tengok ayat 127. Ini cara dia. Jadi sebab tu saya kata, sebenarnya Bani Israel ni zaman Nabi Musa ni kena sembelih berapa kali? 2. Sebelum Nabi Musa lahir, kan, Bani Israel kena sembelih dah sebab tak nak Nabi Musa lahir. Faham? Yang kedua, lepas peristiwa ni, kali ni sembelih kerana apa? Kerana dendam, kerana geram, kerana nak wujudkan ketakutan. Nampak tak? Beza. Cuba tengok ayat ni. Cuba kita baca Wa qala al-mala'u min qaumi fir'auna atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi wa yadaraka wa alihatak. Okey, sampai sini sebenarnya tengok siapa yang orang kata apa? Dia ni lah batu api siapa? Malak ni lah batu api dia. Betul tak? Kabinet ni memang batu api. Jadi waqala al-malak, berkata kabinet tadi,
daripada kaum Firaun, atadaru Musa, kau nak biar ke Musa macam ni? Walaupun kita dah bunuh tapi kita masih kalah lagi ni. Kau nak biar ke ya? Apa dia? Wa qaumahu liyufsidu, mereka buat rosak ni. Jadi mereka anggap bila pendedahan tu, keburukan mereka terdedah tadi kan, itu adalah kerosakan lah. Mereka nak memecah belahkan kita yang sebelum ni okey je. Lalu wa yazaraka wa alihatak, dan mereka membiarkan, meninggalkan kamu serta tuhan-tuhan engkau. Jadi ingat kat sini alihatak ni maksudnya apa? Tuhan sebenarnya kan, Nabi Fir'aun mengaku Tuhan kan? Adakah maknanya dia satu je Tuhan? Dia orang Tuhan. Tak. Sebenarnya zaman ni berhala banyak. Fir'aun ni ada tuhan-tuhan dia. Ada dia punya dewa-dewa yang lain. Jadi sampai satu masa akhirnya Fir'aun mengaku apa? Dia adalah ketua kepada semua tuhan-tuhan tu. Itu sebenarnya. Dia adalah ketua dia kepada tuhan-tuhan yang ada. Sebab tu orang percaya Fir'aun ni dia apa? Dia nak jaga dia punya kerabat dia kan. Kalau sampai kan apa? Dia boleh kahwin sama dia nak jaga dia punya kerabat tu. Sebab ni kerabat Tuhan kan. Begitu sekali lah. Kalau kita baca tafsir macam itulah. Alihatak ni banyak ni. Tuhan-Tuhan engkau. Sedangkan Fir'aun sini mengaku dia Tuhan. Maksudnya apa? Macam itulah. Jadi dia Tuhan yang paling tinggi. Ana rabbukumul a'la, dia kata kan. Jadi qala apa idea Fir'aun sendiri? Sanuqattilu abna'ahum. Kita baca qala sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun. Jadi qala, kata Firaun ni, sanuqattilu abna'ahum, kita apa? Bunuh anak-anak lelaki mereka. Wa nastahyi, dan kita biarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Wa inna fawqahum qahirun, dan sesungguhnya kita berkuasa ke atas mereka. Nampak tak? Dia nak wujudkan, timbulkan apa? Takutan. Dia paksa kan? Jadi itulah perbuatan Firaun ni, sembelihan kali kedua. Jadi ketika ini mereka ni terperangkap dalam tu. Sebab tu akhirnya tengok Nabi Musa minta kaum dia sabar je. Bersabar dengan apa yang berlaku. Jadi qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru. Mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Innal arda lillahi yurisuha may yasha'u min ibadihi. Sungguhnya bumi ini milik Allah dan Allah pasti akan wariskan siapa yang dikehendaki daripada hamba-hambanya. Wal aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik pasti akan dapat nanti pada orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Okey. Jadi setelah itu penindasan berlaku. Kali ini penindasan bersama-sama dengan Nabi Musa. Dulu penindasan masa tu diorang tak ada Nabi. Belum lagi, Nabi Musa tak ada lagi. Kan? Jadi setelah wujud Musa pun berlaku juga kali kedua apa yang telah berlaku satu masa dahulu. Okey, kemudian maka ketika inilah fasa yang seterusnya mukjizat lebih besar muncul. Ni mukjizat pertama. Tengok dia orang tak beriman dengan mukjizat ni kan. Mukjizat yang kedua selepas sembelihan kali kedua. Kali ni sekarang ni penduduk Bani Israel ni yang ada dekat Mesir tu tengah kena tindaslah dengan kerajaan ni. Dibunuh lah, maknanya orang lelaki semua kena bunuh. Macam apa yang berlaku kat sini, apa? Kena sembelih. Hiya ke kan? Tapi mereka tak boleh lari, mereka terkepung kat dalam tu. Jadi hanya doa je. Hanya minta, itu saja yang mereka mampu. Lalu mukjizat ketiga keluar, iaitu berlaku sinin. Sinin ni maksudnya kemarau. Ni kemarau. Muka surat ayat tu, ayat seterusnya, ayat 130. 7130. Sini ni kemarau. Kemarau ni lama sampai memang kering habis semua penduduk di situ.
walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinina wa naqsim minas thamarati la'allahum yadhakkarun. Jadi yang kedua ni naqsim minas thamarat. Ni mujizat keempat Naqsim minas thamarat. Maksudnya apa? Apa dia orang kata? Inflasi apa? Mata wang jatuh apa? Mata wang jatuh ni apa mungkin? Macam itulah. Ekonomi jatuh terus. Kemarau, lalu ekonomi dekat Mesir ni apa jatuh. Jadi la'allahum yadhakkarun, supaya mereka kembali ingat. Peringatan, ambil pelajaran. Tengok. Lalu mereka ni dalam tafsir lah, kalau kita baca tafsir yang ni, antaranya setiap kali bila berlaku je ni, apa dia? Mereka minta tolong dengan Nabi Musa. Doa semua. Sampai dia dah berjaya, akhirnya hilang, apa dia cakap? Apa sikap dia pula? Ayat 131. Ayat 131. Ya, inilah sikap dia. Sama aja macam tadi juga. Jadi fa iza ja'at humul hasanat qalu lana hazihi. Oh, ini semua usaha kita lah. Dah lupa dah. Faham? Kami punya. Wa in tusibhum sayyi'ah yatatayyaru bi Musa wa man ma'ah. Bila ditimpanya keburukan, mereka salahkan apa? Ini sebut sial daripada Bani Israel lah ni. Mereka tuduh. Ala innama ta'iruhum indallah. Ingatlah sungguhnya tidak lain kesialan kat mereka itu adalah datang daripada Allah sebab sikap mereka yang buruk. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Tapi ramai perkara mereka ni tak tahu. Jadi itulah sikap dia. Lalu dah akan mereka sama juga mereka datangkan tuduhan. Wa qalu dalam ayat 132. Wa qalu mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin. Wala apa pun benda yang kamu datang, kemarau yang sebelum-sebelum ni, mujizat semuanya, kami anggap tu semua sihir je. Sama juga. Tetap juga tak nak beriman. Kami tak akan beriman. Lalu lebih besar lagi, ni lagi. Yang ini kira ni, ini logik berlaku tak? Ini beza sikit di antara sihir di antara mukjizat ni semua. Yang pertama ni sifat dia personal pada Nabi Musa, Nabi ditonjolkan kepada semua, boleh lihat kan. Ni kecil lah berbanding dengan ni. Yang ini mukjizat sebenarnya, tapi mukjizat ni tak nampak macam mukjizat dia nampak macam benda yang okey, kemarau kan. Biasalah, kita pun boleh kena kemarau, betul tak? Sebab tu dia kata ini semua sebab kami usaha untuk menangani kemarau ni. Kami usaha untuk menangani kemerosotan ekonomi. Betul tak? Jadi dia anggap ini bukan. Lalu akhirnya Allah timbulkan mukjizat yang ini memang logik akal memang tak boleh berlaku, tapi berlaku. Betul tak? Apa dia? Ini 5 mukjizat yang terakhir. Apa dia pertama? Fa'arsalna alaihim tufan. Ini tufan ni okey sikit lah. Bencana alam lah kita kata. Kan? Kita kata kita nak elakkan daripada tu, kita kata ini bencana alam, taufan, biasalah. Jadi pertama, yang kelima, taufan. Apa dia? Ejaan dia? Taufan. Surah 7133. Yang keenam, ni rentetan ni. Selepas mereka masih lagi tak nak beriman, Allah keluarkan wal jarad. Al jarad apa? Al jarad. Jarad ni belalang juta. Belalang juta. Belalang
Belalang yang sangat banyak. Yang ke-7. Yang ke-7. 7 sinilah. Al-Kummal. Kan? Al-Kummal. Kummal ni kutu hama, kutu, gatal-gatal, penyakit lah. Jarak ke apa nak? Jarak ni belalang. Belalang perosak. Oh, di sana Ustaz. Kalau belalang tu datang Juta kan? penuh. Penuh. Sampai kat jalan. Ada sekali saya pergi tu kan, dekat dataran Kaabah. Oh, patahan air. Sampai kita nak duduk tu dah. Tajam-tajam juga dia kan? Dia pun tajam-tajam juga kaki dia. Dia macam lalat banyak. Dia banyak. Jadi kumal ni kutu, hama yang menyebabkan kulit ni. Kemudian ad-dhaffadi'. Ad-dhaffadi' 8. Ad-dhaffadi'. Katak katak. Kutu kumal. Itu ayat apa kumal? Kumal ayat yang sama, semua ayat sama. Satu ayat ni. Maknanya apa nak kata? Tapi bukan maknanya dia jarak masa dia dekat-dekat. Habis dia yang siri ni, habis belalang datang pula kutu. Habis kutu katak pula. Ngeri ya. Begitu berlaku. Dan ni apa? Satu negeri tu. Bayangkan. Dan kata dalam tafsir, kecuali Bani Israel tak kena. Kecuali Bani Israel je tak kena. Dhaffa, ad-dhaffa. Dot, fa, alif, dot, dal, ain. Dhaffa dia. 7, 1, 3, 3. Nanti buka ayat ni, bukalah tafsir Ibnu Katsir ke, tafsir apa kan. Tengok cerita setiap ni. Keadaan dia macam mana. Jadi bayangkan nak makan nasi kan. Buka je periuk, katak dalam tu penuh. Tadi tak masuk katak. Macam tu gambaran dia. Dahsyat tak dahsyat. Mana-mana kan kita simpan elok-elok dah ni. Dalam peti ais katak lagi. Macam itulah. Agak-agak hidup kita senang tak kalau kena macam tu. Jadi Allah boleh buat. Pernah berlaku pada zaman ni. Dan apa lagi sekali? Dam. Ini yang paling terakhir sekali. Ad-dam. Iaitu darah. Buka paip air, nak guna air, sungai ke, nak mandi, darah je keluar. Semua darah. Dan ni bila sebut mukjizat, maksudnya dia sihir ke bukan? Tak. Bayang. Taklah. Sihir ni kalau darah kan, kita air tu. Mungkin seorang je nampak, mungkin kena gangguan ke, kan darah. Tak, ni memang darah. Air tu darah. Macam mana Allah boleh buat tongkat Musa yang tongkat kayu jadi ular, macam tu juga Allah boleh buat semua jadi. Berlakulah zaman ni. Faham tak? Itu nak gambarkan. Ini semua Allah kata ayatim mufassalat. Ayat yang apa dia? Memutuskan di antara kuasa pencipta dengan kuasa manusia. Kita tak mampu nak buat, Allah boleh buat. Benda yang kamu rasa tak mampu, tak boleh berlaku dengan real zaman ni. Sebab apa? Tengoklah sikap dia. Nak beriman tak? Mujizat depan mata yang dahsyat-dahsyat, tetap tak nak beriman. Sampai Allah buat yang macam ni, dahsyat pun tetap juga. Apa Allah kata? Fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Sombong juga. Bila dah okey, tetap juga tuduh sihir lagi.
Tak nampak lagi ke ini bukan sihir, ini betul-betul berlaku. Itulah 9 mukjizat dalam ayat ni. Jadi apa penutup dia setelah Allah bagi semua ni? Jadi bila Allah dah tunjukkan semua depan mata ni, kalau tak beriman juga maknanya baik teruk ke? Teruk benar. Sebab itu akhirnya barulah Allah tenggelamkan mereka semua. Sebab itulah kita masuk surah Zariyat balik ayat 40 tu. Fa aqadnahu wa junudahu fanabaznahum fil yami wa huwa mulim. Lalu kami pun apa lagi? Lemparkanlah mereka ni dalam laut. Dan mereka ni dalam keadaan terhina. Dengan cara apa? Kali ni Allah beri istidraj pada mereka. Allah beri istidraj. Dalam surah Az-Zariyat. Dekat surah Az-Zariyat, surah Syu'ara. Syu'ara ayat surah Syu'ara cara Fir'aun tenggelam, cara Fir'aun keluar. Ayat 50. Ayat 52. Mula daripada ayat 52. Syuara ayat 52. Jadi setelah semua ni rentetan ni, jadi kita tengok inilah cerita Nabi Musa dengan Fir'aun secara ringkas. Tapi dia penuh pengisian lah. Pertama apa ni mukjizat. Nabi Musa jumpa ini peperangan dengan ahli sihir sampai sini. Lalu sebelum peristiwa ni apa? Bani Israel disembelih lagi sekali. Kat sinilah. Setelah itu barulah apa berlaku? Kemarau. Lalu mereka minta Nabi Musa doa, dah baik dah. Mereka tak mengaku. Mereka kata semua sebab kami yang usaha kan. Lalu apa berlaku? Berlaku lagi Allah turunkan mukjizat yang lain ni. Bala-bala berlaku kepada mereka ni. Tapi mereka tetap sombong. Barulah Allah perintah apa? Ni makan masa tahun ni, berpuluh tahun sebenarnya bersabar mereka ni. Sebab tu mereka dapat pahala besar kalau mereka ni taat Bani Israel. Dan setelah lama mereka sabar dengan ujian ni dan Allah telah tunjukkan mukjizat yang banyak kepada Fir'aun dan pengikut dia, mereka tetap tak beriman, barulah Allah nak hukum dia. Dengan cara apa? Allah perintah Nabi Musa dan pengikut dia untuk apa? Hijrah. Baru keluar hijrah. Jadi kita tengok kat sini, bila Nabi dulu 13 tahun kan sebelum hijrah, kan? Dah tak tahan dah ni. Allah tak suruh perintah Nabi keluar dari Mekah lagi ni 13 tahun. Bila Allah cerita kisah ni, agak-agak Nabi terubat tak? Nabi terubat tak? Terubat lah. Inilah kisah dia. Kalau nak banding kamu 13 tahun kena makan rumput, Nabi Musa dan pengikut dah rasa dulu dah kena sembelih anak lelaki dia. Baru Allah perintah keluar, baru mereka keluar daripada negeri. Nampak tak pengajaran dia? Itulah tasliah kepada Nabi Muhammad ni. Inilah kisah Nabi dulu ni untuk ubah jiwa Nabi Muhammad supaya dapat sabar. Dan juga kita. Apalah sangat ujian kita ni, orang tak nak ni terima, orang ni tak apa sangat ni. Mereka ni sabar lama dah. Baru Allah perintah apa? Okey, kamu keluarlah pada malam hari. Sama macam Nabi lah. Selepas 13 tahun dakwah akhirnya apa? Keluar pada malam hari, hijrah ke Madinah. Subhanallah, ni pengajaran dia. Jadi ayat surah Asy-Syu'ara ayat 52 Allah kata apa? Wa auhayna ila Musa an asri bi ibadi innakum muttabaun. Sama tak? Jadi ketika dia nak hijrah keluar, Allah kata kamu akan diikuti. Sama Nabi pun apa? Nabi hijrah, Nabi juga akan diikuti oleh orang Quraisy. Jadi fa arsalna fir'auna fil madaini hasyirin. Lalu kemudian Fir'aun kirimkan orang. Kali ni dia kumpul juga. Sebelum ni Madain juga dia kumpul ahli sihir kat sini kan. Jadi banyak kali Fir'aun ni mengumpulkan. Ni dikumpulkan ahli sihir, dia gagal kan. Sampai akhirnya dikumpulkan apa? Tentera dia untuk kejar Nabi Musa yang
Dia lari bersama dengan Bani Israel keluar. Dan akhirnya dia juga gagal. Yang tengok dalam surah ni. Jadi kita baca setelah itu, orang kata apa? Hijrah Nabi Musa. Dan juga apa? Dan kematian Fir'aun lah. Fir'aun dan tentera dia lah. Ini surah 26 ayat 52 sampai apa? Panjang. Jadi inna haula, saya bacakanlah dalam ayat 54 tu. Inna haula'i la syirzimatun qalilun. Dengan yakin dia kumpulkan tentera. Sungguhnya mereka ni sikit je, tak ramai. Kita sekejap je kejar dia. Dia jalan kaki je tu. Kemudian wa innahum lana laghaizun, dan sungguhnya mereka ni memang sungguh-sungguh banyak kali dah buat kita marah. Tengok sebab apa mereka tuduh ni semua ni sebab kesialan daripada siapa? Diorang lah. Geram betul kan. Kemudian wa inna lajami'un hadirun, dan semuanya kita benar-benar golongan yang kena sentiasa jaga-jaga. Fa akhrajnahum min jannatin wa uyun. Sebenarnya apa Allah nak kata? Kami sebenarnya nak keluarkan mereka daripada nikmat yang ada dengan mereka. Lalu kami keluarkan mereka daripada taman-taman mereka sendiri. Wa kunuzin maqamin karim, dan pembendaharaan serta pangkat-pangkat yang mereka ada semua. Kazalika wa awrasnaha bani Israil. Demikianlah halnya cara Allah ni untuk gantikan kuasa kepada orang lain, kepada Bani Israel. Fa'atba'uhum musyriqin. Maka Firaun pun ikut jejak Musa ini dan pengikut dia tadi, yang mana mereka keluar pada subuh lah, pada pagi hari, pada malam tu lah, dekat-dekat subuh. Kebanyakannya macam tu. Peristiwa keluar negeri ni kebanyakan macam tu. Sebelum ni Nabi Lut, betul tak? Alaysa subhu bi qarib kan? Bukankah subuh dah dekat? Waktu-waktu gelap begitu. Mereka nak mulakan musafir. Lalu mereka ikut pada waktu matahari nak terbit. Falamma tara'al jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika mereka dah nampak dah Firaun dan pengikut dah berjaya, tentera dia berjaya ikut Nabi Musa dan pengikut dia. Lalu pengikut Nabi Musa dah mula rasa hilang keyakinan. Habislah kita nak kena tangkap dah ni. Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Lalu Nabi Musa menjawab, tidak sekali-kali, sungguhnya aku bersama dengan Tuhanku. Dia akan beri petunjuk kepadaku. Sama juga. Inilah penutup kepada apa? Mukjizat tongkat dengan kepada Firaun lah. Jadi fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahr. Pukullah tongkat engkau ke laut. Fan falaqa fakana kullu firqin kataudil azim. Lalu terbelahlah laut itu, maka terbelah laut itu, dan tiap-tiap belahan itu seperti gunung yang besar. Ada yang berpendapat laut tu di terbelah tu 12. Ikut masing-masing punya, kan ada 12. Kan? Nabi Musa ni, Bani Israel ni ada 12 kabilah. Jadi terbelah hanya 12. Masing-masing ikut laluan masing-masing. Gitulah. Dan laut maknanya apa? Tinggi macam gunung. Lautan tu terbelah. Kataudil azim. Wa azlafna sammal akhirin. Wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in. Kita tengok dalam surah 7 balik. Penutup jugalah, kesinambungan juga dengan ayat ni. Ayat 136. Jadi ni kalau kita tengok sampai ayat 65 lah kan. Ni sampai ayat 65. Kemudian surah 7 ayat 136. Kita tutup dengan ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فانتقمنا منهم Intiqam apa dia? Hukum. Allah telah membalas mereka. Jadi telah menghukum oleh kami terhadap mereka, lalu kami tenggelamkan mereka dalam laut. Sebagaimana ayat ni, fa'aqazna, samalah hukumlah. Allah menyeksa Firaun dan tenteranya. Dan Allah mencampakkan mereka dalam laut dalam keadaan dia amat terhina. Dalam ayat ni, fantaqamna minhum, kami hukum mereka dan kami tenggelamkan mereka di dalam laut. Disebabkan bi'annahum, disebabkan mereka itu apa? Mendustakan ayat-ayat kami dan mereka itu lalai terhadapnya. Banyak tak ayat Allah didustakan? Sangatlah banyak. Sangat banyak. Inilah paling banyak banyak dalam Quran Nabi Musa. Antara yang paling banyak Nabi Musa. Cerita dia banyak. Jadi cerita-cerita Nabi Musa yang lengkap, detail sikit dalam dia macam surah A'raf, surah Asy-Syu'ara. Surah lain pun ada, surah Az-Zukhruf pun ada. Az-Zukhruf pun dia cerita tentang Fir'aun. Tapi tak ada yang paling detail dalam surah Al-A'raf ni. Al-A'raf ni fasa-fasa, dia detail terus sampailah habis. Jadi kalau kita nak tahu cerita Musa dan Fir'aun dengan dalil, buka surah 107 ni sampai 136 ni. Cukup dah. Boleh tengok lagi lah seterusnya. Cumanya itulah dia kena buka yang lain kan. Terang-terang dia sikit. Jadi hari ni inilah kisah dia. Dalam ayat ni dia ringkas kan. 3 ayat je. Ringkas dia sebenarnya, cerita dia inilah dia. Dalam 3 ayat ni, cerita dia adalah semua ayat ni. Kita sambung minggu depan, tahun depan lah. Mudah-mudahan panjang tahun. Panjang umur, tahun depan kita sambung. Ya. Nabi Yusuf, kisah Nabi Yusuf, kan dia kata dia 3 tahun kemewahan, lepas itu 3 tahun 7 tahun. Adakah itu mukjizat Nabi Yusuf? Mukjizat dia. Bijak dia punya. Mimpi dia tu mukjizat. Kelebihan dia Allah beri. Jadi dia sebab tu dia diberi amanah kan. Untuk jaga. Ya? Dia sebelum ni. Dia sebelum. Tak, dia mukjizat jenis ni lah macam Rasulullah. Rasulullah mukjizat jenis bacaan dan pemikiran. Rasulullah sebenarnya tak. Rasulullah mukjizat dia, kita kena tengok hadis. Rasulullah paling banyak mukjizat. Rasulullah ni kata mukjizat dia mencakupi semua mukjizat yang ada dengan Nabi lain. Mencakupi semua mukjizat yang ada dengan Nabi lain. Kalau ada satu buku Rasulullah tu 100 mukjizat Nabi saja. Nabi Muhammad punya 100 mukjizat, bayangkan banyak. Bahkan lebih lagi daripada tu lagi. Yang dia baca dia kata 1000 pun ada. Memang banyak. Mukjizat paling banyak adalah Rasulullah SAW. Jadi dia mencakupi semua Nabi-Nabi yang itulah. Macam mana Nabi ni kan, dengan politik dia, dengan sahsiah dia, Nabi sempurna lah sebenarnya. Tapi kena tengok dalam banyak hadis-hadis dia. yang popularnya 10. Popular dia yang 10 lah, keluar air tangan tu semua. Tapi yang tu termasuk mukjizat Nabi Yusuf. Betul. Tajuk lebih ramai sebut malaun ni. Malaun. Malaun betul lah. Kan? Istilah tu istilah yang ni. Malaun ni kata. Belum lagi. Lepas ni cerita mata air tu cerita kat mana? Banyaknya surah Al-Baqarah. Sebab apa? Surah Al-Baqarah ni dia cerita supaya surah Al-Baqarah ni sebenarnya surah untuk Bani Israel tu.
Surah kenangan Bani Israel. So dia kenang nikmat yang dia pernah berlaku ni. Ni nikmat dia sebelum ni. Kamu tengok aku selamatkan kamu ni. Lepas tu lepas kamu selamat apa dia? Aku bagi kamu air keluar semua. Surah Baqarah dia cerita selepas ni. Uyas kat Bani Israel apa dia? Uzkuru ni'matiyallati kan. Itu starting. Sebab tu surah Al-Baqarah adalah nikmat yang telah dapat. Yang ini cerita ni masa berlaku. Ini kamu dah lupa ke benda ni? Tu lah nak ingat. Tu senama dia Al-Baqarah tu. Peristiwa Al-Baqarah lepas ni. Faham Ini sebelum. Al-Baqarah tu lepas dah selamat dah. Mereka dah ada ni sendiri dah. Dah ada negeri sendiri, tempat sendiri pula dah. Tapi tetap sama juga perangai dia. Itulah. Jadi Allah dah selamatkan. Sebab tu Allah kata wa iz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab yuzabihuna abnaakum. Start dengan itu dulu. Inilah ni kisah ni lah. Kamu dah lepas daripada ini. Apa dia? Satu ujian yang amat berat. Kamu lupa ke nikmat ni? Itu. Surah Baqarah. Jadi kita ingatlah kronologi Baqarah selepas. Ayat 40 lebih. 49. Okey, sampai sini dulu untuk malam ni. Aku qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam.